Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Usaha meningkatkan aktiviti dan pelaburan dalam 5 sektor yang dikenal pasti diberi tumpuan agar dapat menjana peluang perekonomian pada anak tempatan. Kerjasama padu semua peringkat diperlukan dalam usaha memperkasa dan mengelinga kesejahteraan rakyat. Negara Brunei Darussalam akan terus mempertingkatkan usaha dalam mencapai ekonomi yang dinamik dan mampan walau menghadapi pelbagai cabaran seperti pertumbuhan ekonomi global yang perlahan disebabkan oleh konflik geopolitik dan pandemik COVID-19 yang masih berleluasa dengan kemunculan varian-varian baru. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berkata, usaha gigih berterusan negara mengatasi pelbagai cabaran dapat dilihat hasilnya melalui peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam beberapa tahun kebelakangan. Dalam ucapan pada sesi muzakarah antara ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menekankan KDNK yang meningkat disebabkan oleh peningkatan signifikan dari sektor bukan minyak dan gas yang antara lain didorong oleh peningkatan sektor hiliran minyak dan gas. Yang Berhormat berkata 5 sektor dikenal pasti iaitu sektor hiliran minyak dan gas, permakanan, ICT, pelancongan dan perkhidmatan akan menjadi keutamaan untuk memajukan usaha kepelbagaian ekonomi pada tahun akan datang. Sesi muzakarah diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Kementerian Kewangan dan Ekonomi memberi tumpuan utama kepada usaha-usaha untuk meningkatkan aktiviti dan pelaburan dalam sektor-sektor berkenaan, sama ada melalui pelaburan langsung asing ataupun FDI ataupun melalui syarikat-syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLCs agar dapat meningkatkan pertumbuhan industri yang seterusnya akan dapat menjanah lagi peluang-peluang perekonomian kepada anak-anak tempatan melalui peningkatan peluang pekerjaan dan peluang perniagaan. Menerusi sesi muzakarah, pihak Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengongsikan peranan kementerian tersebut sebagai fasilitator utama untuk memastikan semua pihak adalah sejajar ke arah pencapaian aspirasi Economic Blueprint dan Matlamat Wawasan 2035. Bidang tugas Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merangkumi 4 sektor utama iaitu kemasyarakatan, kebeliaan, kesukanan dan kebudayaan. Selain itu, kementerian berkenaan juga bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah bagi memelihara dan mengelinga kesejahteraan rakyat secara inklusif ke arah mencapai misinya iaitu bangsa Brunei Cemerlang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berucap demikian semasa sesi muzakarah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara petang tadi di kementerian berkenaan. Menurut Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, apa yang penting, usaha ke arah memperkasa, mengelinga dan memeduli kesejahteraan rakyat memerlukan kerjasama sepadu semua peringkat dan lapisan masyarakat. Sesi muzakarah diikuti dengan sesi dialog bagi perkongsian maklumat, isu dan cadangan yang dapat memberi manfaat kepada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sesi diadakan bagi mendengarkan perbincangan dua hala yang produktif ke arah mencapai matlamat kementerian tersebut dalam menuju kecemerlangan di samping berperanan sebagai wadah bagi kedua pihak untuk mencabar fikiran ke arah memberikan nilai tambah dan kemanfaatan bersama.
Program Masyarakat Bermaklumat merupakan salah satu aktiviti pemberigaan mendekati masyarakat. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Penduduk sesebuah kampung sangat mengimpikan kriteria seorang pemimpin yang pemedulian dan gaya kepimpinan yang adil saksama serta giat dalam memajukan kampung. Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berucap demikian pada majlis penyampaian sijil lantikan Ketua Kampung Ratai, Mukim Bokok, Ketua Kampung Puni dan Batang Tuau, Mukim Bangar dan Ketua Kampung Sibut dan Sumbiling, Mukim Amo, Daerah Temburong pagi tadi. Menurut Awang Abdul Walid bin Haji Matasan lagi, ketua-ketua kampung perlu proaktif dan memimpin penduduk kampung tidak kira peringkat umur ke arah pembangunan kampung dan seterusnya berusaha dalam mempertingkatkan penglibatan aktif belia kampung. Pada hari ini di peringkat akar umbi bermakna keyakinan dan amanah yang dipertanggungjawabkan. Penyampaian sijil lantikan kepada Ketua Kampung Ratai, Ketua Kampung Puni dan Batang Tuau dan Ketua Kampung Sibut dan Sumbiling disempurnakan oleh Awang Abdul Walid. Majlis diselajurkan dengan perasmian papan tanda Ketua Kampung di kediaman Ketua-Ketua Kampung yang berkenaan. Rancang untuk belia-belia di kampung ini untuk lebih aktif lagi di dalam untuk mengikuti perancangan-perancangan Majlis Perundingan Kampung. Seluruh penduduk kampung dapat memberikan segala kerjasama dan juga idea-idea dilaksanakan dengan kerja keras serta usaha yang bersungguh-sungguh bagi menjaga dan mengawasi kepentingan kesejahteraan, kebajikan dan juga keselamatan kampung. Pelbagai aktiviti yang menjurus ke arah memberigakan perkembangan usaha-usaha kerajaan bagi mempertingkatkan taraf hidup dan memberi inspirasi kepada masyarakat disusun sepanjang 2 hari program Masyarakat Bermaklumat. Program Anjuran Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri menyasarkan jemaah muslimah masjid-masjid di Mukim Kriam, daerah Tutong. 45 muslimah dari Masjid Kampung Kriam, Masjid Kampung Sinaud, Masjid Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Kampung Sungai Kelugus dan Masjid Kampung Kupang menghadiri program tersebut. Hari ini program diisikan dengan taklimat mengenai sejarah dan pengenalan Jabatan Penerangan dan Darussalam Enterprise DARE bertajuk Peranan DARE dalam membangun perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Program berlangsung di Jabatan Penerangan Lapangan Terbang Lama, Prakas. Saya sendiri hampir bilang tu dulu. Okay. Usaha meningkatkan tahap celik kewangan dan memupuk gaya hidup kewangan yang sihat dalam kalangan pelajar terus giat dilaksanakan, antaranya melalui Jerayawara Celik Kewangan di Mahat Islam Brunei. Jerayawara dimukayahkan melalui Unit Tabung Amanah Penuntut dan Celik Kewangan Mahat Islam Brunei dengan kerjasama Brunei Darussalam Central Bank BDCB dan beberapa institusi kewangan yang lain. Jerayawara yang menyasarkan pelajar-pelajar Sanah 5 hingga Sanah 7 diisikan dengan aktiviti praktikal dan interaktif berhubung hal-hal pengurusan kewangan, antaranya perkhidmatan perbankan dan pelaburan, cara-cara mengenal pasti penipuan kewangan dan menguruskan simpanan. Meningkatkan kesedaran kepada para pelajar mengenai dengan pengurusan dan perancangan kewangan dengan lebih bijak lagi bagi keperluan masa depan durang dan waktu kecemasan lah. Dapat belajar bagaimana untuk mengurus kewangan dengan bijak. Selain itu, mengajar saya mana satu keperluan dan kemahuan. Merancang kewangan kami dengan baik. Di samping itu, kami dapat belajar cara-cara menabung untuk masa depan kami.
Bilakah waktu yang sesuai untuk membuat pemeriksaan bagi tanda-tanda awal kanser? Jawapannya, tiada had umur ditetapkan tetapi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa membuat pemeriksaan dari semasa ke semasa. Perkara tersebut digariskan oleh pakar perunding perubatan onkologi dan pengarah Pusat Kanser Brunei Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC dalam temu bual bersama RTB baru-baru ini. Cancer, age of 40, go for breast screening like mammogram. But most important thing we tell most of the female is learn how to do self breast examination. This one patient sendiri buat lah. That means actually any girl from the age of 20 onwards, if they can learn how to do their own examination once a month, sendiri buat lah. That is something you learn yourself. Ketika di temu bual, Datuk Seri Laila Jasa, Dr. Babu Sukumaran juga mengongsikan banyak rawatan kanser yang sebelum ini hanya terdapat di luar negara, kini terdapat di negara ini. We have now a lot of the facilities. We also have the newer scans like PET scan and all. Those days not available here. We have CT scan, MRI all, tapi PET scan not available. But now we have set up the nuclear imaging. From 2017, we can do all the PET scan all here. More than 90% of our cancer patient all treated here. Musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat separuh akhir kebangsaan akan diadakan selama 3 hari berturut-turut. Musabaqah anjuran Kementerian Halal Ugama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims akan diadakan pada hari Selasa 14 Februari hingga hari Khamis 16 Februari di Dewan Kuliah Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Seramai 60 peserta akan bertanding dalam kategori masing-masing. Para peserta yang terlibat untuk datang lebih awal pada tarikh dan tempat yang ditetapkan. Majlis pengumuman keputusan dan penyampaian cenderamata akan diadakan pada 16 Februari pukul 2 petang. Galeri Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah akan dibukakan untuk kunjungan orang awam sempena sambutan Isra' Mi'raj pada hari Sabtu 18 Februari dari pukul 9 pagi hingga 5 petang dan pada sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam hari Khamis 23 Februari dari pukul 1.30 petang hingga 5 petang. Galeri Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempamerkan rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta koleksi lain yang terdiri dari cebisan burdah serta replika kesan tapak kaki, pedang-pedang dan tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiket masuk boleh diperoleh dengan mengunjungi kaunter tiket di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah atau melayari laman sesawang rasmi www.bkishhb.gov.bn. Maklumat juga boleh diperoleh melalui Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah BKISHHB. Status harian baharu COVID-19, 1 kes berada dalam kategori 4 dan tiada kes berada dalam kategori 5. Kementerian Kesihatan mengumumkan 116 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.9%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%, dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%. Berita sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan Liga Futsal Brunei 2023. MS ABDB Perwira memulakan saingan Liga musim ini dengan mengutip 3 mata penuh setelah berjaya menewaskan Shah United 2-0 semalam. Dalam perlawanan yang berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam itu, kedua-dua gol MS ABDB Perwira masing-masing dijaringkan oleh Soldadu Muhammad Rosaiman Haji Rosaidi dan Soldadu Awangku Khairul Bahri Pengiran Adruman.
Sementara itu, dalam perlawanan kedua pula menyaksikan GG Indra Sport Club juga menang 2-0 ke atas RB Sham FC. Kedua-dua gol perlawanan masing-masing dijaringkan oleh Muhammad Azri Dumin dan Muhammad Hazlantul Khairul Zaman Haji Osman.